Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Sila. Bilangan malaikat. Malaikat mempunyai bilangan yang ramai. Tidak ada yang mengetahuinya dalam arti kata yang sebenar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi jumlah bilangan ataupun jumlah malaikat ini ramai, sehingga Nabi SAW sendiri pun tak tahu berapa bilangan dia, kecuali hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana malaikat ini dia berada di alam ghaib. Jadi tak boleh nampak dengan mata kita yang kasar. Jadi bagaimana mungkin kita dapat menghitung, mengira ataupun membilang jumlah malaikat. Jadi apabila Nabi SAW sendiri pun tak tahu jumlahnya, jadi kita sebagai manusia biasa ni lebih-lebih lagi tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang mengetahui berapa jumlah mereka yang sebenar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mencipta dan menjadikan mereka. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikah, wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitab والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر." Maksudnya, dan ketahuilah bahawa hikmat kami tidak menjadikan pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat, kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah kami. Dan hikmat kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengkaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi kitab Yahudi dan Nasrani boleh percaya dengan yakin akan kebenaran Al-Quran, dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya, dan juga supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu tentang kebenaran keterangan itu. Dan sebaliknya, supaya orang-orang munafik yang ada penyakit ragu-ragu dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dimaksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dialah sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Dalam hadis riwayat Malik bin Sa'ad radhiyallahu anhu menjelaskan, malaikat Jibril berkata, "Hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulli yawmin 70,000 malak. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhir ma 'alaihim." Maksudnya, ini adalah Baitul Ma'mur sebanyak 70,000 malaikat menunaikan solat di dalamnya. Mereka tidak kembali lagi kepadanya setelah menunaikan kewajipan mereka. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni terletak di mana? Pernah jumpa ada hadis ni? Di manakah terletaknya Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur ini terletak di langit yang ketujuh. Terletak di langit yang ketujuh. Jadi hadis-hadis yang berkaitan dengan Baitul Ma'mur dan bilangan malaikat yang berada di dalam Baitul Ma'mur yang jumlahnya begitu ramai, disebut oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW turun daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa makna Isra'? Isra' maknanya berjalan di waktu malam. Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi SAW.
daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Sebab apa Allah disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memperjalankan. Kalau Nabi pergi sendiri, mana mungkin daripada Masjidil Haram ni sampai ke Palestin pada suatu malam. Dia tak terhenti sampai ke Baitul Maqdis sahaja, sampai ke langit yang ketujuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat ini dengan subhana. Apa maksud subhana? Usabbihu subhana, maha suci Allah. Apa maksud maha suci? Maknanya Allah Ta'ala suci daripada segala sifat kekurangan, segala sifat kelemahan. Sifat-sifat yang lemah, yang kurang tu semua tak layak bagi Allah Ta'ala. Bila disebut tentang sifat Allah, semuanya kamalat, semuanya sempurna. Sebahagian daripada sifat Allah yang termaktub di dalam Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Ta'ala itu nama-nama yang indah, dan apabila kamu berdoa, hendaklah disertakan dengan nama-nama Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut subhana di sini, maha suci Allah daripada bersifat dengan segala sifat kekurangan. Jadi bila Allah mengatakan dia sendiri memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi apa masalahnya? Kalau kata Nabi sendiri pergi berjalan, ada ruang, ada hujah bagi orang kafir nak menolak hadis tentang Isra' dan Mi'raj. Mana boleh Nabi ni pergi ke Palestin, lepas tu pula naik pula ke langit sampai langit yang ketujuh. Jadi di situ ada ruang untuk manusia mempertikaikan. Sebab manusia ni bila tak setuju dengan akal fikiran dia, dia akan tolak. Jadi sebab itu masalah keimanan, keyakinan, walaupun tak sesuai dengan akal kita, tetapi apabila dia diberitahu oleh Allah, bila disebut oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan berdusta. Sebab itu apabila kita baca Quran, biasanya orang sebut apa dia? Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Dan begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah benar. Jadi bila sampai ke Baitul Maqdis, lepas tu pula di-mi'rajkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ni melalui malaikat Jibril bawa Nabi sampai ke langit pertama, bermula daripada langit pertama sampai langit yang ketujuh. Setiap sampai pintu langit, malaikat yang jaga pintu langit pertama tanya, siapa ni? Malaikat Jibril kata, aku bersama dengan Muhammad, dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat malaikat yang jaga langit pertama buka, menghormati Nabi, malu kepada Nabi SAW. Sebelum diutuskan Nabi, pintu langit terbuka. Sebab tu syaitan jin duk ambil maklumat tu. Dia ambil maklumat daripada berita-berita langit, dia bagi tahu kepada ahli nujum. Tu yang ahli nujum, tukang telik tengok orang kan, tengok tangan orang tu. Mati sekian hari bulan, dia kena musibah, apa yang berlaku pada diri dia. Sebab dia bukan tahu perkara yang baik, dia curi maklumat daripada langit. Jadi bila diutuskan Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi kata ditutup pintu langit. Jadi setiap pintu langit itu nak masuk, batu malaikat Jibril minta izin, tanya, lalu dibuka. Ringkas ceritanya, kalau kita baca dalam hadis-hadis Isra' dan Mi'raj, sampailah langit yang ketujuh. Langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh itulah ada suatu tempat yang dikenali dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dia macam masjid lah. Kalau kita kata di bawah, di bumi ni macam satu tempat orang beribadah kepada Allah. Satu hari keluar daripada Baitul Ma'mur itu 70,000 malaikat. Hari-hari keluar. Bila dia keluar, dia tak masuk dah. Cuba bayang, daripada dulu sehingga sekarang, ada banyak mana dalam Baitul Ma'mur sahaja. Bukan kita kata yang berada di bumi, yang jaga lautan, jaga manusia.
apa dia yang soal jawab munkar nakir dalam kubur, tak campur yang tu. Hak di Baitul Ma'mur saja jumlah dia begitu ramai. Ini disebut oleh Nabi SAW. Dia sendiri nampak bagaimana malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan oleh Allah. Dianugerah satu kemuliaan, keistimewaan, boleh nampak. Nabi tengok. Sebab itu, sebab apa berlakunya Isra' Mi'raj? Di tahun yang sama berlaku kepada apa dia? Kewafatan Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib, bapa saudara Nabi, yang kedua-dua individu ini, kedua-dua insan ini sentiasa memberi dorongan semangat kepada Nabi SAW untuk memperjuangkan agama Allah. Bila kedua-duanya telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala, Nabi rasa macam tak ada orang yang nak bantu dia, nak bagi sokongan kepada dia. Dia pula terdedah dengan berbagai-bagai ancaman, kesulitan dan juga kecaman daripada orang kafir. Khadijah binti Khuwailid memanglah isteri dia, sentiasa memberi semangat, nasihat dan menghabiskan harta benda untuk perjuangan Nabi. Adapun Abu Talib, walaupun berlainan agama, tetapi atas dasar anak saudara dia pun selalu defend Nabi ketika Nabi berhadapan dengan cabaran daripada orang kafir. Allah Ta'ala nak menenangkan Nabi SAW, jemput Nabi naik ke langit di dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi SAW pergi naik ke langit itu, selain dia bertemu dengan malaikat dan dia melihat perkara-perkara yang ajaib, yang pelik, yang tak pernah dilihat di bumi, Nabi bertemu dengan siapa? Kalau kita baca dalam hadis Isra' dan Mi'raj, Nabi bertemu siapa? Itu para Nabi itu, langit pertama, kedua tu yang atas sekali. Langit yang ketujuh bertemu siapa? Bertemu dengan Allah. Sebab itu di dalam kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah yang ditulis oleh Al-Imam Osman bin Sa'id Al-Darimi, Imam Darimi wafat pada tahun 270 Hijrah. Generasi awal 280 Hijrah. Tak sampai 300 Hijrah, 280 Hijrah. Dia sebut di dalam kitab Ar-Raddu ala Jahmiyah, sebab hadis yang kita baca tadi ada kaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Dia kata, summa ma ruwiya fi qabdil arwah. Maknanya riwayat yang datang diriwayatkan daripada Nabi tentang cabutnya roh-roh manusia. Wa su'udil malaikati biha ilallah, dan naiknya para malaikat kepada Allah Ta'ala, minas sama', daripada langit, daripada satu langit kepada satu langit. Wa ma zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissatihi hina usriya bih, dan apa yang telah menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ketika dia diisra'kan. Fa'urija bihi ila sama'in ba'da sama'. Rasulullah selepas dia pergi sampai kepada satu langit yang lain. Maknanya langit pertama, lepas tu naik langit kedua, ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Hatta intaha bihi ila sama' ila sidratil muntaha. Sehingga terhenti ni kita kata terandah lah. Sampai ke sudah lah. Suatu tempat yang dikenali dengan Sidratul Muntaha. Tempat Sidratul Muntaha ni mana-mana makhluk tak boleh sampai. Allah Ta'ala jemput Nabi sampai ke situ. Dia kata, allati yantahi ilaiha ilmul khalaiq, ilmu manusia tak sampai dah ke situ. Malaikat pun duduk bawah pada tu. Malaikat Jibril pun tak sampai. Fawqa sab'i samawatin, atas daripada 7 langit. Lalu Imam Darimi kata, walau kana fi kulli makanin kama yaz'amu haula, andai kata Allah Ta'ala itu berada di setiap tempat, sebagaimana yang dipegang oleh golongan Mu'tazilah, oleh golongan Jahmiyah ataupun Ahli Kalam. Dan satu lagi kenyataan, setiap tempat ataupun tidak bertempat. Dia ada dua. Menafikan Allah Ta'ala bertempat ini, ada di atas aras, sama ada mereka sebut setiap tempat, ada di setiap tempat ataupun tidak bertempat. Maka nalil Isra'i, kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala berada di setiap tempat, iaitu di sudut zat Allah Ta'ala,
ataupun tidak bertempat. Tidaklah peristiwa Isra' dan Mi'raj wal buraq wal buraqi wal mi'raji idzan min ma'nan. Kalau begitu, peristiwa Isra' dan Mi'raj tak ada apa-apa makna. Tak ada apa-apa arti. Kalau nak mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat, tak ada apa-apa makna Nabi naik ke langit ni. Wa ila man ya'ruju bihi ila sama'. Nabi pergi bertemu siapa di langit? Selain daripada malaikat tadi kan? Dengan malaikat dia bukan bertemu, dia melihat. Bertemu tu siapa? Bertemu dengan bertemu dengan siapa tu? Nabi naik Isra' Mi'raj hingga langit yang ke-7, dia bertemu siapa? Dia kata wa huwa biza'mikum al-kadhib, iaitu dakwaan kamu yang dusta. Ma'ahu fi baitihi fil ardi laisa bainahu wa bainahu sitrun tabarakasmuhu wa ta'ala amma tawsifun. Kalau Nabi SAW, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di langit, Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala tak perlu pergi ke langit lah. Padan dia duduk di rumah dia. Kalau tidak bertempat ataupun di mana-mana tempat. Kalau di mana-mana tempat tak perlulah sampai nak pergi naik sampai ke langit yang ke-7 tu. Sehingga kesannya turun ke bumi, orang kafir tak percaya pula. Muhammad ni menipu. Satu malam naik ke langit. Kesannya orang hentam Nabi, hina Nabi. Tak perlu pergilah sehingga dia mendapat kecaman daripada orang kafir. Kalau tidak ada apa-apa hikmah, kalau sekadar nak bertemu dengan Allah Ta'ala di mana-mana, boleh bertemu di Madinah, boleh di Mekah, boleh di Taif, boleh di Najat, boleh. Najat kan tempat lahirnya Wahabi. Boleh bertemu di situ, mata-mata tempat boleh bertemu. Kenapa sampai naik ke langit kalau Allah Ta'ala tidak bertempat? Hujah ini siapa yang ambil ni? Siapa yang pegang hujah ini? Imam Darimi, berdasarkan kepada dalil hadis Isra' Mi'raj. Hadis Isra' Mi'raj itu di antara dalil yang kuat mengatakan Allah Ta'ala di langit. Kalau hadis Jariyah tu mereka takwil macam-macam kan. Hadis ahad lah, ada yang tak sahih. Mereka menganggap hadis itu tidak sahih. Tetapi hadis Isra' Mi'raj, berani tak ahli kalam tolak? Dia berani tak kata hadis ini hadis ahad? Berani tak kata hadis ini dhaif? Tak ada seorang pun ahli kalam kata berani kata dhaif. Tetapi cuma mereka takwil. Mereka kata sahih, tapi mereka takwil. Tapi kalau kita dengar ceramah-ceramah mereka sebut juga Nabi naik langit yang ke-7 bertemu dengan Allah. Lepas tu dia ulas pula. Tuan-tuan yang kata Allah Ta'ala di langit. Sedangkan tadi dia cerita Nabi bertemu Allah Ta'ala di langit. Begitu juga disebut oleh Imam Zahabi di dalam kitab Al-Arshu, jilid yang kedua. Kitab ni pun dah kita baca, tapi saya ulang balik. Kalau orang politik pun kan, dia nak mengukuhkan dakwaan dia, hujah dia, pandangan dia supaya orang terima, dia kata saya ulang. Dia ulang banyak kali kan. Akhirnya tak betul pun. Kadang-kadang orang percaya juga, sebab dia kata, setiap kali dia ceramah dia kata saya ulang. Jadi saya pun mengambil pendekatan yang sama. Sebab tu kita orang politik ni kita boleh belajar juga cara mereka merayu undi, cara mereka berceramah, cara mereka berkempen nak supaya orang sokong mereka. Sebab kalau kita tengok dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala ulang. Mungkin saya rasa dia orang ni jumpa juga ayat-ayat yang Allah Ta'ala ulang sehingga lama-lama orang percaya. Jadi malam ni pun saya nak ulang. Dah ulang bukan kalau 2 kali. Banyak kali di dalam siri pengajian kita, kuliah akidah kita baca benda yang sama. Sebab kita mengambil pendekatan ulang. Bila ulang beberapa kali, dia akan sangkut juga. Macam orang mancing bubuh mata kail banyak kan. Bubuh 20 mata kail. Takkan tak kena seekor. Jadi hak ramai-ramai yang tengok live ni, takkanlah tak sangkut seorang tu. Akhirnya mereka kata, dia ustaz ni cerita fakta, dalil, hujah, bukan dia ambil daripada otak dia. Semua hujah berdasarkan kepada fakta. Jadi kita nak ulang sekali lagi. Okey, tadi kita baca kenyataan Imam Darimi. Yang kedua, Imam Zahabi di dalam kitab Al-Arshu, dia kata fahadha al-hadithu, yakni hadis yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Fahadha al-hadithu aidan dalun ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqa as-samawati. Dia kata hadis ini juga adalah menjadi dalil
bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Wa fawqa jami'il makhluqati, dan atas daripada seluruh makhluk. Laula zalika lakana mi'rajun nabi sallallahu alaihi wasallam ila fawqa as-sama'is sabi'ati ila sidratil muntaha. Kalau bukanlah Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada langit, tidaklah Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada sidratil muntaha wa dunul jabbari minhu wa tadlihi subhanahu wa taala bila kaifin. Tidaklah Nabi itu hampir dengan Allah tanpa kafiat. Tidaklah Nabi itu hampir dengan Allah Ta'ala tanpa kafiat. Hatta kana min Nabi sallallahu alaihi wasallam qama qausaini au adna. Sejarah ini khilaf ulama, ada yang kata jarak Nabi dengan malaikat Jibril. Satu tafsiran. Tafsir yang kedua, jarak Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua busar panah ataupun lebih dekat. Wa annahu ra'ahu tilkal lailah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya pada malam tersebut. Anna Jibril ala bihi, bahawasanya malaikat Jibril meninggi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ata bihi ila Allah taala, sehingga datang malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bawa Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada langit, wa hadhil muqtadayatu kulluha allati afadatuna annahu fawqa as-samawati batilatun la tufidu syai'a. Dia kata peristiwa Isra' Mi'raj ni tipu. Sebab apa? Sebab Nabi pergi bertemu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada langit, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini Imam Zahabi kata tak betul, ya, tipu. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tipu ke betul? Betul tak peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Betul? Kalau betul, memang betul lah Nabi SAW bertemu dengan Allah di langit. Langit yang ketujuh. Atas daripada langit itu yang ketujuh ada arash. Allah Subhanahu wa taala di atas daripada arash. Okey, sambung. Dalam hadis riwayat Abdullah menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idzin la 70,000 zimamin wa 'ala kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha." Maksudnya, pada hari itu neraka Jahannam dibawa dan padanya terdapat 70,000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70,000 malaikat. Tengok, dan neraka Jahannam ada tali. Kalau kita tengok dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, berbagai-bagai bentuk sesaan kepada penghuni neraka ataupun ahli neraka. Ada yang diikat. Dia kata di sini ada 70,000 tali. Satu tali dipegang oleh 70,000 malaikat. Banyak mana dah. Kalau campur hak dalam tadi, kita kata dalam Baitul Ma'mur. Jadi memang ketika kita tengok berdasarkan kepada Quran dan hadis, kita tak boleh nak kesan berapa jumlah malaikat yang begitu ramai. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Ini bermakna malaikat yang menarik neraka Jahannam pada hari kiamat kelak ialah berjumlah 4.9 bilion orang. Jika diperhatikan kepada malaikat yang berkaitan dengan kehidupan manusia, jumlahnya juga banyak. Ada malaikat yang menjaga sperma manusia, ada yang menulis segala amalan manusia, ada yang menjaga manusia, dan ada juga yang membimbing manusia. Okey, terus. Kematian malaikat. Okey, malaikat ni dia mati ke tak mati? Malaikat juga mati sebab dia hidup kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, dia akan merasai kematian. Bila merasai kematian, tidak terkecuali sama ada makhluk yang dikenali sebagai manusia, jin boleh mati, malaikat pun juga boleh mati, kerana dia adalah merupakan makhluk Allah. Okey, terus. Berdasarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala makhluk yang akan binasa, dan dia sajalah yang kekal abadi. Dengan itu bermakna malaikat juga akan menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa mematikan mereka. Perkara ini hanya tidak dipersetujui oleh beberapa golongan seperti ahli-ahli falsafah, pengikut Aristotle, dan orang-orang yang seumpama dengan mereka, dan segelintir orang-orang yang menisbahkan diri mereka kepada Islam.
Golongan ini menganggap malaikat adalah akal dan jiwa dan mereka tidak mungkin akan mati. Menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah, semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala akan mati termasuk malaikat. Orang Islam, Yahudi dan juga Nasrani telah bersepakat tentang perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa melakukan demikian. Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa mematikan malaikat sebagaimana Dia berkuasa mematikan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, dan dialah yang memulakan kejadian makhluk, kemudian Dia mengembalikannya hidup semula sesudah mereka mati. Sedang pelaksanaan yang demikian amatlah mudah baginya, dan baginya lah dua sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Dan Dialah dua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ketika memulai firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa ma syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Maksudnya, dan sudah tentu akan ditiup sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah kemudian matinya, kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka dengan serta merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala? Maknanya satu tiupan, kita kata macam apa dia? Kalau kita kata sangkakala ni macam trompet. Para ulama khilaf tentang berapa kali berlaku tiupan tersebut. Sebagian ulama kata 3. Pendapat yang sahih kata 2. Kerana berdasarkan kepada hadis. Tiupan kali pertama, setiap yang menyawa ni semua mati semua. Ada yang mati sebelum itu ditarik nyawa oleh malaikat. Jadi ada yang tak mati lagi, yang tinggal sakit baki lagi, yang tu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat Israfil tiup sangkakala dan mati semuanya bernyawa. Selepas daripada tu kita tak tahu jarak berapa masa. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita tak tahu. Tiupan kedua. Cuma disebut dalam hadis je sekadar tu je. Antara satu tiupan dengan tiupan yang kedua jaraknya masa panjang mana kita tak tahu. Wallahu a'lam. Cuma bila berlaku tiupan yang kedua, hidup semula. Manusia yang mati ni semua hidup. Masa itulah berlakunya kiamat. Okey, terus. Imam At-Tabari menjelaskan, malaikat adalah penduduk langit. Ayat di atas juga mengakui mereka. Mereka juga akan merasai kematian sebagaimana yang dirasai oleh manusia dan jin. Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan, sebab apa dia sebut bila mati ni merasai, dia tak kata mati sahaja. Istilah-istilah dalam Quran, dalam hadis ni dia ada maksud dia, ada pengertian yang tersendiri. Contohnya ayat Quran kata apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap manusia bernyawa, setiap diri dia akan merasai kematian. Kerana di sana mati itu memang rasa. Apa rasa mati? Rasa mati ni sakit. Sebab itu disebut di dalam hadis, Nabi ajar kita sentiasa berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami ketika kami berhadapan dengan gelombang. Ombak, gelombang ni macam kita kata air, ombak besar, gelombang besar kan. Mati itu dianggap satu ombak, satu gelombang yang sangat besar. Suatu keadaan yang menakutkan, mengerikan manusia. Dalam banyak-banyak keadaan manusia takut, iaitu takut bila berhadapan dengan kematian. Orang baik tak orang baik ke, sama je, dia rasa takut. Oleh kerana mati itu dianggap sebagai satu gelombang, satu ancaman, satu perkara yang besar yang menyakitkan, jadi Nabi sendiri pun berdoa kepada Allah. Nabi ni kekasih Allah, sepatutnya tak payah takut nak berhadapan dengan kematian ni. Dekat-dekat nak mati disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pengsan, lepas tu sedar balik, pengsan, sedar balik.
Dekat dengan Nabi, berhampiran dengan kepala Nabi tu ada air dan ada satu kain. Bila nak lemah, pitam, Nabi jelung kepala dia. Itu segar balik, lepas tu pitam balik, sakit nak mati. Seminggu sebelum Nabi wafat. Patutnya Nabi mati dalam keadaan tidak merasai sebarang kesakitan, sebab dia ni kekasih Allah. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku tak heran orang nak cerita mana-mana orang yang nak mati berlaku keadaan macam ni, aku tak heran. Aku tengok sendiri bagaimana Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan dahsyat sakit. Tujuannya nak bagi pengajaran kepada umat. Nak bagi pengajaran kepada umat. Jadi bila orang selalu ingat mati ni, dia tak beranilah nak buat sesuatu perkara yang ditegah oleh Allah Ta'ala dan dapat memperbanyakkan ibadat dia kepada Allah. Jadi sebab tu dia kata, rasa malaikat maut sendiri hadut tarik nyawa orang tu, dia sendiri akan rasa bagaimana sakit. Dia sendiri akan rasa bagaimana sakitnya kematian ini. Okey, terus. Syekh Abdul Qadir Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan, ijma' telah berlaku yang alam maya ini akan musnah menerusi kudrat dan kebolehan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan alam maya tersebut. Ulama berpendapat syurga kekal sebagaimana neraka kekal dan juga azabnya kekal dari segi syarak. Menurut Imam Ibn Katsir, tiupan sangkakala kali kedua merupakan tiupan yang menggegarkan seluruh alam. Ia merupakan tiupan yang mematikan segala penduduk langit dan juga bumi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis berkaitan tiupan trompet sangkakala yang mematikan kesemua manusia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memegang roh-roh yang bagi sehingga yang akhir sekali mati ialah malaikat maut. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.